Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik SPM 2020. Okey, jadi untuk video kali ini kita membincangkan bab 7 dan untuk kali ini kita membincangkan maklumat yang di dalam graf. Sebelum ni kita membincangkan tentang pergerakan dia. Kita menceritakan tentang pergerakan dari satu tempat ke satu tempat dan macam mana arah pergerakannya, sama ada pergi dan nak patah balik ataupun go to the right or go to the left. So it depends. Jadi di dalam graf ni kita boleh dapatkan beberapa maklumat yang lain, iaitu kita boleh dapatkan kecurunan dan kecurunan di sini merujuk kepada nilai apa. Jadi apa tu kecurunan? Kita ingat lagi dalam persamaan garis lurus YMX plus C, dan M di sini merujukkan kecurunan. Dan macam mana nak dapatkan kecurunan? Menggunakan formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Tetapi apa perkaitan kecurunan dengan graf di sini? Kena ingat, untuk graf jarak dan masa, antara jarak dan masa, setiap kecurunan yang akan diperolehi adalah merujuk kepada nilai laju. Okey, laju atau velocity dalam bahasa Inggeris. Kena selalu ingat. Ataupun kelajuan. Okey, laju ataupun velocity. Kecurunan mestilah merujuk kepada laju. Dan yang seterusnya, antara maklumat yang kita boleh dapat adalah purata laju. Apa yang dimaksudkan dengan purata laju ialah dia mengikut formula, dan formula purata laju mestilah mengikut seperti jumlah jarak yang dilalui, jumlah jarak dibahagi dengan jumlah masa. Itu adalah purata ataupun average lah. Average speed. Itu yang dikatakan tentang average, dan formula dia mestilah jumlah jarak bahagi jumlah masa, or total distance divided by total time. Alright, so jom kita tengok satu persatu melalui kecerunan dia. Jadi kita tengok contoh pertama di sini. Kalau kecerunan positif, so kalau diberi sini time dia merujuk kepada jam, dan unit J di sini adalah merujuk kepada jam. Ini merujuk kepada jam, dan atas merujuk kepada kilometer, dan dah label siap-siap di sini. Kita boleh menggunakan formula gradient, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Dan di sini kita boleh labelkan ni X1, Y1, ni X2, Y2. Mana-mana pun boleh. Nak label bawah X1, Y1 boleh, di atas X2, Y2 boleh, tak ada masalah. Jadi kalau cikgu label di sini, Y2 nya apa? Y2 nya kosong. Tolak 10 over X2 berapa? X2 nya kosong. Tolak apa? Tolak 4. So kita akan dapat negatif 10 per negatif 4. Jadi negatif 10 per negatif 4 di sini, bila bahagi tekan je kalkulator, dan ingat negatif bahagi negatif akan dapat nilai yang positif, iaitu 2.5. Dan 2.5 di sini merujuk kepada laju. Apakah unit laju? Iaitu kilometer per hour ataupun kilometer per jam. Kenapa nak kata kilometer per jam, cikgu? Macam mana? Apa bukti kilometer per jam? Ingat, M sama dengan Y2 tolak Y1. Apakah unit untuk paksi Y? Adalah kilometer. Dan apakah unit bagi paksi X? Adalah jam. Jadi kilometer per jam samalah juga dengan kilometer per hour. Sebab itulah kita akan dapat gradient di sini sama dengan laju untuk graf jarak dan masa. Jadi 2.5 km per hour di sini merujuk kepada kelajuan kereta ataupun kelajuan sesuatu benda lah. Kalau di sini line di sini nampak mendatar sebegini, jom kita kira kalau nilai gradient dia sama juga. M sama dengan Y2, cikgu label je mana satu Y2, ikut suka je. Cikgu contohlah ni X1, ni Y1, and then X2, Y2, tak kisah mana-mana pun boleh. Dan menggunakan formula Y2 iaitu 10 tolak 10 over 4 tolak 0. So apa nilai dia? 10 tolak 10 berapa? Kosong.
Dan 4 tolak kosong berapa? 4. Dan kosong bagi 4 sama dengan 0 km per jam. Sebab tu cikgu kata dalam video tadi, kalau kita ada garisan mendatas yang seperti yang kita tunjuk ni, yang kedua ni, menunjukkan objek tidak bergerak. Kelajuan dia kosong sebab dia memang tak bergerak. Daripada 0 jam dia dekat situ, sampailah dekat 4 jam keempat pun dia masih di situ. Jadi objek tak bergerak. Jom kita tengok yang seterusnya. Kalau kita tengok yang di sini pula kecurunannya negatif. Jom kita kira M sama dengan Y2. Cikgu ambil ni 0. 0 tolak 10 bahagi 4 tolak 1. Kamu akan dapat negatif 10 bahagi 3. Okey, negatif 10 bahagi 3 dalam perpuluhan kita akan dapat. Alright, ni memang akan dapat poin-poin lah. Iaitu negatif 3.33 km per jam. Ingat, negatif di sini bukan menunjukkan objek tu tidak bergerak ke, rosak ke apa ke, tak. Negatif di sini hanya menunjukkan arah. Mungkin dia patah balik. Alright, itu sahaja. So ingat di sini negatif ini bermaksud arah sahaja. Hanya menunjukkan arah sahaja. Dia masih bergerak tetapi mungkin dia bergerak patah balik ke tempat asal. Itu yang dikatakan tentang kecurunan negatif. Jadi tolong ingat berkenaan dengan nilai kecurunan mestilah merujuk kepada nilai laju untuk graf jarak dan masa. Dan ini pula berkenaan dengan purata laju. Anggap sahaja ini adalah satu graf gerakan bagi sesuatu objek daripada satu tempat ke satu tempat. Kita tengok di sini graf paksi Y di sini dilabelkan dengan S iaitu jarak dan menggunakan unit meter, dan paksi X di sini iaitu masa time dan menggunakan unit saat. Okey, ingat formula purata laju. Purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kena perhatikan betul-betul. Jadi kena tahu jumlah jaraknya berapa. So tengok satu-satu di dalam graf di sini. Daripada 0 pergi ke 5 meter di sini. Jadi daripada 0 pergi ke 5 meter di sini. Jadi berapakah jumlah jaraknya? Iaitu jumlah jaraknya yang pertama di sini adalah 5 meter sahaja. Dalam 5 meter dalam masa 5 saat. Okey, itu maksud dia. 5 meter 5 saat. Tapi jarak di sini 5 meter. Macam mana pula daripada sini ke sini? Dia bergerak ke tak bergerak? Dia tidak bergerak. So, dia tidak bergerak. Jadi bila tidak bergerak, dia punya jarak ni berapa? Jaraknya 0. Dan daripada sini pergi ke sini, jumlah jarak yang dilalui berapa? Jumlah jarak yang dilalui masih lagi 5 meter. Alright, dan daripada sini kita boleh dapatkan jumlah jarak yang dilalui adalah 10 meter. Kenapa? 5 campur 5, 10 meter. Dan jumlah masa yang pergerakan ke semut-semut ni daripada 0 hingga 12. Itu sahaja. Ini adalah jumlah masanya. Bahagi dengan 12 saat. Jadi kita boleh dapat iaitu purata lajunya adalah 5/6 meter per saat. Itu adalah jawapan untuk purata laju. Dan macam mana nak dapatkan purata laju? Alright. Jadi itu sahaja berkenaan dengan pemahaman ataupun maklumat yang kita boleh dapatkan daripada graf jarak dan laju. Itu sahaja. Okey. Jadi ingat balik kecurunan mesti merujuk pada velocity ataupun laju, dan purata laju iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Kalau ada apa-apa masalah dan pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Dan cikgu juga ada tinggalkan link Telegram di bawah dan untuk pertanyaan yang lebih lanjut lah. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi.